Assalamualaikum. Saya Firdaus bin Abu Bakar akan berkongsi mengenai satu tajuk iaitu etika berkomunikasi di media sosial. Dewasa ini kerap kali kita didedahkan mengenai perbuatan buruk sesetengah masyarakat yang melontarkan komen dan pandangan negatif di media sosial. Fungsi media sosial sebagai platform untuk kita berkomunikasi seolah-olah dicemari dengan tabiat buruk dan tidak beretika ini. Saya akan kongsikan beberapa kes sebenar yang terjadi di media sosial yang menggambarkan tabiat buruk dan tidak beretika masyarakat kita di dalam menggunakan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi. Antara perlakuan yang boleh dikategorikan sebagai tidak beretika ketika menggunakan media sosial adalah yang pertama, cyber bully ataupun dikenali sebagai bully cyber. Contoh kes yang pernah terjadi adalah satu kes di mana seorang remaja OKU dibuli di dalam aplikasi TikTok setelah memuat naik video pendek bagi tujuan berhibur dan berkongsi pendapat-pendapat yang baik. Remaja tersebut telah dipersenda dan diperlekehkan oleh sesetengah pengguna aplikasi tersebut. Kesan dari aktiviti bully cyber ini boleh mempengaruhi emosi, fizikal dan psikologi remaja OKU tersebut. Perlakuan yang kedua adalah kebebasan bersuara tanpa ada batasan. Sebagai contoh, kes kematian pegawai bomba Allahyarham Muhammad Adib, di mana di dalam kes ini terdapat pelbagai lontaran-lontaran dan komen negatif yang menyentuh isu-isu sensitif sesetengah bangsa. Hal ini boleh mencetuskan satu keadaan yang tidak tenteram di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Hak kebebasan bersuara seolah-olah disalahgunakan dengan menyentuh sensitiviti sesetengah bangsa. Perbuatan ketiga adalah ejekan tubuh ataupun body shaming. Satu kes pernah berlaku ke atas seorang gadis yang mana gadis ini berkongsi kaedah dan cara untuk bersolek di aplikasi TikTok secara langsung. Namun gadis tersebut telah diejek dan dilontarkan dengan komen negatif sehinggakan gadis tersebut menangis dan sedih ketika sedang bersiaran langsung tersebut. Hal ini boleh mempengaruhi emosi dan psikologi mangsa yang terlibat. Komen-komen yang dilontarkan terhadap gadis tersebut seolah-olah mencerminkan tabiat buruk sesetengah masyarakat kita yang tidak beretika ketika menggunakan media sosial. Perbuatan yang keempat adalah penipuan online ataupun kita panggil online scam. Pernah terjadi suatu kes di mana seorang wanita warga negara Malaysia telah diperdaya oleh seorang lelaki warga negara Amerika Syarikat melalui aplikasi online dating. Mangsa wanita tersebut diberitakan telah memindahkan sejumlah wang kepada lelaki tersebut yang berjanji akan mengahwini wanita tersebut. Wanita tersebut telah mengalami kerugian sebanyak 5.29 juta ringgit. Perlakuan yang kelima adalah penyebaran berita palsu ataupun fake news. Ketika musim pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan suatu ketika dulu, seorang peniaga telah dilaporkan membuat perkongsian berita palsu mengenai kematian sebuah keluarga akibat daripada wabak COVID-19. Perbuatan ini telah menimbulkan rasa tidak tenteram di kalangan rakyat Malaysia yang mana ketika itu boleh dikatakan hampir keseluruhan rakyat rasa risau mengenai wabak yang sedang melanda. Akibat daripada perkongsian berita itu, peniaga tersebut telah didenda sebanyak RM5,000 akibat penyebaran berita palsu tersebut. Perbuatan yang kelima adalah pencerobohan privasi. Pencerobohan privasi pernah terjadi kepada pengguna aplikasi Facebook di mana pihak Facebook telah membenarkan penggunaan data peribadi pengguna untuk digunakan di dalam aplikasi pihak ketiga tanpa persetujuan dan pengetahuan pengguna. Kes tersebut telah membawa kepada pihak Facebook didakwa dan didenda sebanyak $690,000 akibat daripada perbuatan tidak beretika tersebut. Implikasi daripada kejadian ini adalah membuka peluang kepada pihak yang berniat jahat untuk menggunakan data peribadi pengguna bagi tujuan yang negatif. Terdapat beberapa kaedah dan cara penyelesaian bagi menangani isu komunikasi tidak beretika ini. Cara yang pertama adalah dengan memupuk budaya cintakan ilmu. Apabila seorang berilmu dan berpengetahuan luas, maka setiap tutur kata, pendapat yang ingin dilontarkan akan difikir dahulu dengan fikiran yang waras. Kaedah yang kedua adalah dengan penguatkuasaan undang-undang. Pihak PDRM dan SKMM adalah antara badan dan entiti yang mempunyai kuasa di dalam
berkenaan dengan jenayah cyber dan salah laku di dalam penggunaan media sosial. Sebagai contoh, di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, suatu berita palsu ataupun maklumat yang tidak sahih boleh didenda ataupun didakwa mengikut peruntukan akta tersebut. Kaedah yang ketiga adalah dengan menerapkan agama dan nilai-nilai murni. Sememangnya, nilai-nilai etika tidak boleh lari daripada agama dan nilai-nilai murni. Penerapan nilai-nilai murni di dalam segenap lapisan masyarakat akan membentuk sebuah masyarakat yang menghormati dan saling mempercayai antara satu sama lain. Etika dan agama adalah saling berhubung di mana kedua-duanya mengukur sesuatu perkara sama ada baik ataupun buruk. Sekian saja perkongsian saya mengenai etika di dalam komunikasi menggunakan media sosial.